Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun semalam. Suspek disyaki meminta dan menerima wang rasuah RM150,000 membabitkan isu pengeluaran lesen cari gali di negeri ini. Suspek lelaki berusia lingkungan 40-an ditahan kira-kira pukul 9.30 pagi ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan mendapati suspek disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang individu bergelar Datuk. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Suspek dilepaskan dengan jaminan RM50,000 dengan seorang penjamin dan akan didakwa dalam masa terdekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-E-E Akta SPRM 2009. Polis Sabah menegaskan tiada kelulusan diberikan kepada penganjur Perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah 2.0. Malangnya, perhimpunan tersebut tetap diteruskan sehingga mencetuskan provokasi terhadap Perdana Menteri. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun mengesahkan 3 kertas siasatan dibuka selepas menerima 6 laporan polis. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Jauteh memberitahu beberapa individu juga telah dipanggil untuk memberi keterangan. Tujuan PDRM mengeluarkan maklum balas berkenaan adalah untuk memaklumkan kepada pihak penganjur agar memenuhi syarat-syarat atau halangan-halangan yang ditetapkan oleh pihak PDRM. Dan dalam kes ini sebanyak 15 syarat telah ditetapkan ataupun telah disenaraikan oleh Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu untuk dipatuhi oleh pihak penganjur perhimpunan. Bukan bentuk kelulusan sebenarnya, tidak ada kelulusan sebenarnya. Sepanjang perhimpunan pada Sabtu dan Ahad lalu, penganjur didapati gagal mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Antara kesalahan, menghasut, membawa bahan berbahaya seperti minyak, melakukan pembakaran terbuka dan menyentuh isu 3R, agama, kaum dan institusi diraja. Kerajaan negeri menyokong usaha memperkasa program berteraskan kebudayaan masyarakat pelbagai kaum. Usaha ini sebahagian daripada strategi pembangunan pelancongan yang mampan dan inklusif. Ini termasuklah Regata Lepa, Pesta Kebudayaan Maritim yang sinonim dengan sempurna. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Christina Liew, Regata Lepa bukan sekadar acara pelancongan, malah ruang memperkukuh jati diri, menjana ekonomi tempatan dan menyatukan rakyat melalui budaya. Sambutan kemuncak Regata Lepa edisi ke-30 akan berlangsung di dataran Regata Lepa Sempurna dan Padang Bandar Sempurna Ahad ini. We have got the whole week actually planned, almost the whole week. So every day you have different programs. Our state government takes this event, the Regata Lepa, very seriously because it is a wonderful culture where we always carry out for the benefit of the tourists or the people from Sabah, Sarawak, and also for the children. They even include the culture, songs, dances and food, the exhibition that they have. So I think this will be a very eventful program. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pelancaran dan Sidang Media sempena sambutan Regata Lepa kali ke-30 tahun 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Tahun ini, Regata Lepa menempah nama dalam Malaysia Book of Records menerusi Eagleton. Tarian dengan penyertaan lebih 1,500 orang itu mencipta rekod persembahan tarian Eagle terbesar dan jumlah penari Eagle teramai di Malaysia. Dalam majlis sama, Datuk Christina memberitahu Pusat Latihan Budaya bagi Masyarakat Bajau Sempurna akan ditubuhkan. Ia bagi memperkasa warisan budaya dan kesinambungan tradisi masyarakat tersebut. Cadangan pewujudan pusat latihan ini akan dikemukakan kepada kementerian dan agensi berkaitan. We don't have that kind of center for the Bajau yet. I suggest that
tourism ministry look into it together with the DO and also this cultural board. Pusat Latihan Budaya bagi Masyarakat Bajau Semporna menjadi platform pendidikan tidak formal generasi muda untuk mendalami sejarah dan latar belakang masyarakat berkenaan selain berperanan mendokumentasikan pembinaan perahu tradisional Lepa agar keunikan pertukangan terpelihara dan terus diwarisi. Bangunan mempunyai sistem pendawaian elektrik melebihi tempoh had selamat perlu dilaporkan. Ini bagi mengelak kebakaran bangunan berpunca daripada sistem pendawaian lama dan tidak diselenggara. Elektrikal kita hanya boleh menampung dalam usia 20 tahun contohnya. Tetapi kita masih guna dengan keadaan dan hingga hari ini yang sudah melebihi pun daripada had yang ditetapkan. Ini juga perlu kita memberi penekanan bahawa supaya pihak kerajaan juga akan dapat laporan-laporan supaya pihak kerajaan akan dapat mengambil tindakan. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan seminar Organisasi Keselamatan Kebakaran Negeri Sabah, Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Mengikut rekod JBPM Sabah, tahun ini 503 premis ditetapkan untuk diperiksa sekali setahun. Ini bagi melayakkan bangunan terbabit diberi perakuan bomba. Daripada jumlah itu, 260 premis telah memiliki sijil perakuan bomba, 116 dalam proses permohonan dan 55 premis telah diberi peringatan akhir. Sementara 5 premis lagi dalam proses pendakwaan kerana ketidakpatuhan kepada perakuan bomba. Masyarakat digesa menyemak kesahihan berita atau maklumat diterima. Mereka diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan berita palsu, khususnya di media sosial. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Lamak Abu Bakar Gapar berkata, berita palsu yang berunsur fitnah akan menjadi punca perbalahan, pergaduhan atau rusuhan dalam kalangan masyarakat yang hidup aman damai lagi harmoni. Jangan terlampau percaya. Kita boleh dengar, kita boleh perhati, tapi jangan percaya. Teliti dulu kesahihannya. Sekarang media sosial, AI lagi dan sebagainya, fitnah sangat berlulasan. Beliau bercakap kepada pemberita RTM pada persidangan tahunan Gagasan Rakyat Dun Lamak di Kinabatangan. Seramai 1,123 perwakilan hadir melebihi sasaran awal membuktikan penerimaan masyarakat terhadap kepimpinan Gagasan Rakyat semakin meningkat untuk menerajui pentadbiran. Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia mengesahkan penyertaan dalam sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP kali ke-69. Sambutan berlangsung 28 Jun ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Sambutan julung kali diadakan bagi menghargai usaha kerajaan negeri mengembangkan bahasa kebangsaan di Sabah. Menurut Ketua Pengarah DBP Dr. Hazami Jahari, sambutan bertemakan obor nan abadi yang bermaksud perjuangan terus menyala dan terus berkorban. 22 aktiviti menjadi pengisian sambutan, antaranya Malam Puisi ASEAN. Kita bermula pada 25 hari bulan dengan acara di Tuaran dan juga kita lanjutkan acara di Membakut dan seterusnya kita kembali ke Kota Kinabalu untuk acara kemuncaknya. Jadi antara acara ataupun kegiatan yang kita laksanakan yang melibatkan sekolah, universiti dan juga masyarakat umum termasuk Persatuan Penulis ialah kegiatan majarah dalam kelas di Tuaran misalnya dan juga kegiatan majarah dalam kelas untuk IPG. Juga kita ada baca puisi ASEAN pada malam 28 tu kita ada Malam Puisi ASEAN bersama dengan Malaysia sebagai kepengerusian ASEAN. Dr. Hazami ditemui RTM selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.